Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustazah Narajihan selaku pencara kami dan semua para penonton sekalian. Dalam video kali ini, kami sekumpulan akan membentangkan tentang penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW sebagai khalifah. Kumpulan kami dianggotai oleh saya sendiri, Luqman Shah bin Ahmad Jasman Shah. Saya Muhammad Hakim bin Ahmad Suhaimi. Dan saya, Muhammad Amin Nazmi bin Khaybara. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan pembentangan ini. Sebelum mengupas dengan lebih lanjut tentang akhlak Rasulullah SAW, terdapat beberapa fakta yang menarik untuk dikongsikan bersama. Pertama, kepribadian Rasulullah SAW ini sangatlah mulia sehinggakan para sarjana barat mengiktiraf perkara ini. Michael H. Hart sendiri mengakui perkara ini dengan meletakkan baginda Rasulullah SAW di tempat pertama dalam senarai 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Kepribadian beliau yang mulia ini bukan sahaja mempengaruhi masyarakat tetapi turut dijadikan sebagai asas pemerintahan. Pemerintahan beliau telah dijadikan sebagai tonggak keunggulan negara mapan. Oleh itu, wajar untuk saya katakan bahawa akhlak Rasulullah SAW ini dijadikan suri teladan kepada seluruh pemimpin dunia agar keamanan dapat dicapai secara kolektif. Baiklah, saya akan menerangkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim sebagai seorang khalifah. Antara sifat Rasulullah yang utama ialah sabar. Ini jelas dibuktikan apabila baginda sabar ketika menerima tohmahan dan cercaan sewaktu baginda berdakwah. Buktinya, peristiwa di Taif yang menunjukkan kesabaran baginda dalam menyebarkan dakwah Islam. Para pemimpin di Taif yang menolak dakwah Rasulullah telah menghina baginda. Sebaliknya, baginda berkata, jika kamu telah melakukan apa yang kamu mahu melakukan, diamlah sekadar itu sahaja. Janganlah lakukan lebih daripada itu terhadapku. Lalu mereka mengumpul dan mengerah seluruh hamba abdi dan orang-orang bodoh untuk mengerumuni Nabi dan membaling batu kepada baginda. Tidak cukup dengan itu, mereka memaki hamun di kiri kanan yang dilalui baginda. Mereka turut merejam urat keting Nabi sehingga kedua-dua kasutnya dibasahi dengan darah. Ini jelasnya menunjukkan bahawa baginda sabar walaupun telah diuji sewaktu baginda berdakwah untuk mengembangkan agama Islam. Seterusnya, disiplin dan profesional. Pertama, Rasulullah SAW tidak menggunakan kedudukan tinggi je untuk kepentingan peribadi. Rasulullah tidak menggunakan harta-harta kerajaan untuk kepentingan diri sendiri dan mementingkan kebajikan rakyat. Contohnya, Baitul Mal yang digunakan untuk perbendaharaan negara. Baginda juga hidup secara bersederhana seperti tidak mempunyai kenderaan mewah ataupun tinggal di dalam rumah yang bertingkat-tingkat. Yang kedua, disiplin yang tinggi kerana patuh pada arahan. Rasulullah SAW patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda menerima perintah untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh penduduk mengikut syariat-syariat yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Yang ketiga, baginda tidak pilih kasih dalam melantik jawatan kuasa atau kementerian. Kita dapat lihat perkara ini daripada peristiwa perletakan semula Hajaratul Aswad di mana baginda berlaku adil kepada semua pihak dengan memegang setiap hujung kain serban baginda supaya semua pihak dapat merasakan pengalaman meletakkan semula Hajaratul Aswad ke tempat asal. Yang keempat, pengorbanan Rasulullah. Baginda sanggup berkorban nyawa demi keharmonian negara, masyarakat dan negara. Contohnya dengan mengetuai semua peperangan Islam. Seterusnya, kita akan lihat pada akhlak Rasulullah yang ketiga, iaitu mengamalkan sifat keterbukaan. Maksudnya di sini, Rasulullah SAW mengamalkan konsep muafakat membawa berkat. Baginda tidak menghalang sesiapa untuk memberi idea ataupun pendapat mereka berkenaan hala tuju negara. Baginda menolak konsep pemerintahan diktator. Sebaliknya, baginda mengamalkan konsep syura, iaitu
perbincangan secara kolektif. Melalui cara ini, baginda dapat mendengar idea ataupun pendapat daripada pelbagai perspektif. Seterusnya, membolehkan keputusan yang terbaik untuk semua dicapai. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan akhlak Rasulullah iaitu empati. Baginda merupakan seorang pemimpin yang memimpin melalui tauladan, bukan pemimpin yang hanya berkata-kata. Sifat empati baginda jauh berbeza daripada manusia kerana empati baginda jauh lebih dalam dan lebih luas. Baginda selaku pemimpin turut turun padang bersama rakyat untuk merasai penat lelah yang dirasai oleh mereka. Jelasnya, pembuktian melalui peristiwa Gali Parit ketika Perang Khandaq menunjukkan bahawa baginda merupakan seorang pemimpin yang merasai empati kesusahan rakyat. Baginda bersama-sama dengan para sahabat menggali parit selama 20 hari untuk bertahan daripada serangan musuh. Selain itu, sifat tawaduk. Pertama, tidak berniat mengumpul kekayaan, sebaliknya bersedekah kepada yang memerlukan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW telah mengahwini 12 wanita dengan niat untuk memelihara kebajikan mereka. Pernyataan Sarjana Barat yang menyatakan bahawa Nabi bernafsu serakah dapat disangkal dengan sifat tawaduk yang ada pada diri baginda. Antara contoh lain yang kita boleh lihat adalah kisah Sayyidatina Fatimah yang ingin mengambil seorang hamba tetapi tidak digalakkan oleh Rasulullah SAW. Dengan ini dapat menunjukkan bahawa baginda memiliki sifat berdikari yang sepatutnya diterapkan dalam diri setiap khalifah di bumi ini. Seterusnya, ciri bijaksana merupakan salah satu ciri kepimpinan yang patut dicontohi oleh pemimpin dunia kini. Menjadi bijaksana membolehkan keputusan yang diambil memanfaatkan ramai pihak dan turut membenarkan pemimpin mengambil keputusan yang rasional. Seperti Rasulullah SAW, baginda sangat cekap dalam merangka strategi, misalnya dalam peperangan atau pentadbiran, agar visi dan misi baginda tercapai. Contohnya, ketika hijrah baginda bersama Abu Bakar ke Madinah, baginda memanfaatkan kebakaran Abdullah bin Uraiqat sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Bukan sahaja itu, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam merangka strategi peperangan turut membawa pasukan tentera Islam ke arah kemenangan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini dapat sedikit sebanyak menunjukkan kepribadian yang terunggul serta akhlak terpuji baginda untuk diaplikasikan dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Pada 28 Safar, Nabi keluar dari rumah baginda. Baginda berada di Gua Sur selama 3 hari. Seterusnya, pada 1 Rabiul Awal, baginda memulakan hijrah ke Yathrib. Pada 8 Rabiul Awal pula, baginda telah tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Dan akhirnya, pada 12 Rabiul Awal, baginda telah tiba di Yathrib dan ketibaan baginda disambut dengan penuh kegembiraan dan kemeriahan oleh penduduk setempat. Sunnah Rasulullah SAW. Secara umumnya, sunnah merangkumi perbuatan, perkataan dan perlakuan baginda. Islam menuntut setiap umat Islam untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW bertepatan dengan ajaran Islam. Antara sunnah-sunnah Rasulullah yang boleh diamalkan oleh setiap khalifah di bumi ini adalah dengan membaca Al-Quran dan berzikir, memahami ilmu agama, memaafkan orang dan perkara-perkara yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini merupakan satu keperluan untuk membentuk jati diri khalifah yang sejati. Sunnah baginda Rasulullah SAW yang dapat dicontohi ialah kerap membaca Al-Quran.
Amalan baginda yang sering membaca Al-Quran membuktikan bahawa baginda seorang yang konsisten dan mempunyai pendirian yang tetap. Secara tidak langsung, ini turut menunjukkan ketaatan baginda terhadap perintah Allah SWT. Dalam konteks mempelajari serta mendalami dan memahami Al-Quran, pelajaran itu tidaklah boleh dilakukan secara terburu-buru kerana sahabat Rasulullah sendiri menghafaz ayat sedikit demi sedikit sesuai dengan cara Al-Quran diturunkan, iaitu berperingkat-peringkat. Ada hadis yang menjelaskan bahawa membaca satu huruf diberi 10 ganjaran. Bayangkan, basmalah mempunyai 17 huruf. Membacanya sahaja sudah mendapat 170 ganjaran. Oleh itu, marilah kita sebagai khalifah di bumi ini mencari peluang seluas-luasnya untuk memperbanyakkan ibadah sunat, iaitu membaca Al-Quran selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi seorang khalifah yang setia serta membangunkan syiar Islam yang benar. Baiklah, seterusnya kita akan berdiskusi tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, iaitu mencintai ilmu. Ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan lagi sebagai salah satu aspek yang terpenting dalam mengelola sesebuah kerajaan. Bukan sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah Islam sendiri mengagungkan golongan Islam yang berilmu. Buktinya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi mereka yang menuntut ilmu. Tanpa ketinggian ilmu, seseorang pemimpin tidak akan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua yang memerlukan kebolehan untuk membuat keputusan yang tepat demi kesejahteraan kerajaan. Dalam konteks kerajaan Islam semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh ketinggian ilmu yang dimiliki beliau. Akhir sekali, memaafkan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang bersifat dengki. Baginda sering memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Baginda tidak mudah berasa sakit hati, apatah lagi berdendam walaupun diperlakukan dengan pelbagai perbuatan yang menyakitkan, bahkan turut mengancam nyawanya. Satu kisah Rasulullah SAW di mana baginda diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun, baginda tidak pernah membalasnya. Sifat ini telah mendorong penganut agama lain tertarik untuk memeluk agama Islam. Oleh itu, kita hendaklah bersifat memaafkan orang supaya agama Islam dipandang tinggi oleh agama-agama lain. Oleh itu, segala yang telah dibentangkan tadi jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang perlu dicontohi oleh sekalian umat. Baginda merupakan tokoh terulung yang disegani dan dihormati oleh penduduk seluruh dunia. Kepribadian dan kepujian peribadi baginda telah menyumbang kepada perkembangan dan kemajuan Islam pada hari ini. Islam pada hari ini mungkin tidak berkembang pesat tanpa sumbangan dan bakti baginda. Sebagai khalifah, kita sewajarnya menghayati dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai tanda penghayatan dan kecintaan kepada baginda. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ayolah kita tanamkan rasa cinta yang tertinggi buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan terletak di tangan kita sama ada mahu mengagungkan baginda ataupun orang lain. Tepuklah dada, tanya selera. Hanya empunya diri yang tahu.